Ulang kaji bagi persediaan untuk peperiksaan percubaan SPM Matematik Tambahan PDPR Isnin Set 1 Soalan 5 Bab 2 Pembezaan. Okey murid-murid. Okey, seperti biasalah kita ada 24 sahaja rumus yang diberi ketika peperiksaan. Sorry, salah aja. Okey. Jadi di sini untuk pembezaan tiada rumus pun yang diberi. Jadi kamu kena peka kena tahu apa-apa rumus untuk pembezaan dan kena hafal kerana rumus tidak diberi. Okey, kita terus kepada soalan. Okey, soalan nombor 5. Kita highlight dulu apa yang penting. Diberi lengkung, cikgu highlight. Okey, lengkung ini melalui titik P. Okey, soalan A. Kita fokus ke soalan A dahulu, di mana jika X menyusut daripada 3 kepada 2.99, okay, yang pertama kita kena cari small change ataupun perubahan kecil dan seterusnya approximate value. Okay, cari approximate value ataupun nilai hampir bagi Y. Okay, jadi cikgu buat tu dulu. Okay, okay murid-murid. Okay, untuk small change, okay, untuk small change ataupun perubahan kecil, untuk Y, dia adalah delta Y. Okay, delta Y. Jadi, kita punya rumus adalah, okay, rumus kita untuk delta Y ni. Okay, nak mencari delta Y, okay, ni untuk A1. Okay, mencari delta Y adalah dy dx, okay, darab delta x. Dia punya starting macam ni. Delta y per delta x menghampiri dy dx. Jadi kalau nak cari delta y, kita bawalah, okay, sorry, delta x tu ke kanan. Jadi darab delta x. Begitulah puncanya ya. Okay, cikgu padam balik. Okay, seterusnya murid-murid, inilah rumus dia. Inilah rumus dia. Okey, jadi yang penting di sini kita kena ada dy dx dan kita kena ada delta x. Okey, cari. Okey, cari dy dx. Okey, kita dah ada y. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 5x kuasa 2 tambah 8. Jadi dy dx, okey, sama dengan, okey, sama dengan di sini adalah 3x kuasa 2 tolak 10x. Begitu. Okey, murid-murid. Jadi di sini kan kita dah dapat dy dx. Okey, dy dx. Jadi murid-murid, okey. Jadi kita dah dapat dy dx. Kita nak cari delta y pula. Okey, ini yang pertama kita dapat. Okey, ini step yang pertama. Okey, step yang kedua adalah dy, kita nak cari delta y. Sorry, delta x. Okey, delta x tu adalah perubahan kecil bagi x di mana okey, yang lama okey, dia menyusut daripada 3 ke 22.99. Yang lama tolak yang baru tolak yang lama. Jadi 2.99 okey, tolakkan dengan 3. Macam tu kita akan dapat negatif 0.01. Okey. Jadi kita dah berjaya dapat. Okey. Jadi cikgu masukkan dalam bracket ya. Cikgu masukkan dalam kita punya rumus tadi di mana delta y sama dengan dy dx tadi adalah 3x kuasa 2 tolak 10x. Cikgu darabkan dengan delta x tadi negatif 0.01. Jadi nilai x nak guna yang mana? Okay, nilai x adalah x yang lama. Ni yang lama. Nilai x yang lama tu 3. Jadi cikgu gantikan 3 kuasa 2 tolak 10 darab 3. Jadi darabkan negatif 0.01. Jadi kat sini kita akan dapat 27 tolak 30. Cikgu akan dapat negatif 3. Okey, darabkan negatif 0.01. Cikgu akan dapat 0.03. Okey, itulah jawapan kita, 0.03. Okey, murid-murid. Jadi kita berjaya mendapat jawapan untuk A1 dan A2. Okey, seterusnya. Okey, cikgu write dululah. Okey, berjaya.
Okey murid-murid, kita tengok pula soalan A2. Okey, A2 berbunyi seterusnya cari nilai hampir bagi Y. Approximate value. Okey, kalau approximate value tu sebenarnya kita nak cari nilai Y yang baru. Okey, nilai Y yang baru sama dengan nilai Y yang lama kita tambahkan dengan perubahan kecil bagi Y, delta Y. Jadi kat situ Y all. Macam mana nak cari Y all tu? Okey, kita ambil persamaan Y yang asal lah, yang asal, okey. Di mana Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 tambah 8. Jadi di sini kita nak gantikan nilai X kita tadi. Ingat, X kita tadi adalah X yang lama, okey. Ini baru, ini lama. Ambil yang lama lah. Di mana 3 kuasa 3 tolak 5, 3 kuasa 2 tambah 8. Nanti kamu akan dapat negatif 10. Okey. Lepas itu, delta Y kita dah dapat lah. Dekat soalan yang pertama ni tadi, A1, delta Y kita dapat 0.03. Okey, 0.03. Okey, jom seterusnya kita nak mencari nilai hampir bagi Y, iaitu nilai yang baru. Jadi Y all tadi adalah negatif 10. Kita tambahkan dengan 0.03, akhirnya kita akan dapat negatif 9.97. Jadi kita berjaya mendapat untuk jawapan A2. Okey, good. Selamat mencuba. Okay, kita nak fokus ke pula soalan B, Cikgu Padam. Okey, soalan B kita nak rate of change of Y ataupun kadar perubahan Y jika perubahan X, kadar perubahan X pada titik P ialah 0.4. Kat sini memang penting tahu simbol ya murid-murid. Okey, memang penting kena tahu simbol. Jadi sebelum tu cikgu tulis balik dy dx kita tadi iaitu 3x kuasa 2 tolak 10x, biar begitu. Okey, jadi murid-murid kat sini ya. Okey, dia kata kadar perubahan Y, cari kadar perubahan. Kalau kadar perubahan untuk Y, rumusnya ataupun simbolnya adalah dy dt. dt tu masa, time. Jadi kadar mesti per dt. Okey, nak cari dia. Jadi kita tak tahu. Cikgu buat question mark. Okey, jika kadar perubahan X, kadar perubahan X adalah 0.4. Jadi kadar perubahan X adalah dx dt. Begitu. Sama dengan 0.4. Okey. Tapi dia masih melalui titik yang sama iaitu P di mana negatif 1, 2. Begitu. Okey, jadi di sini cikgu sukalah kita kena buat rumus, orang panggil apa? Rumus change petua berantai. Petua berantai. Petua berantai tu bergantung kepada apa yang kita nak cari. Bagi cikgu tengok apa yang kita nak cari. Okey, cikgu bermula dengan apa yang kita nak cari. Macam tu. Contohnya, cikgu nak cari dy dt. Jadi cikgu buat tapak dulu. Tapak kena buat macam ni. Okey, yang atas dy pergi atas, dt pergi bawah sebelah sini. Jadi dekat sini apa yang sepatutnya kena ada di atas dt dan di bawah dy. Okey, benda ni mesti sama. Okey, kawasan kuning ni mesti sama. Jadi apa yang duduk di situ mesti bergantung dengan maklumat yang kedua. Okey, atas dt adalah x. Jadi cikgu letaklah dx. Jadi sini pun mesti dx. Macam tu ya murid-murid. Okey, jadi bila dah jadi begitu, okey, barulah kita cari dy dx. Kita kena cari dy dx. Okey, dy dx cikgu dah ada. Okey, cikgu gantikan 3x kuasa 2 tolak 10x. Okey, darabkan dengan dx dt. dx dt tadi adalah 0.4. Dia dah bagi kat sini ya. Okey, seterusnya kita nak masukkan nilai x tu dengan apabila dia melalui titik P ni. Okey, x kita negatif 1. Gantikan. 3 negatif 1 kuasa 2 tolak 10 ganti negatif 1, tutup balik braket, darab 0.4. Okey, jadi di sini kita akan dapat 13. Okey, darab 0.4. Kita akan dapat 5.2. Yeay, berjaya. Selamat mencuba.